Baik, pilihan raya negeri Johor bakal menjadi medan rujukan parti politik dalam berdepan pilihan raya umum PRU ke-15 kelak. Bagi membincangkan senario PRN Johor, sekali lagi kita bersama Geostrategis Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Azmi Hassan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Fazli. Okey, baik Prof. Kami belum lagi lihat visual Prof, tapi tak apa, mungkin Prof dengar suara saya. UMNO dilihat amat yakin dengan PRN Johor ini. Jadi selepas kejayaan besar di PRN Melaka, bagaimana Prof melihat perkara ini? Jikalau Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional masih dikatakan berasingan seperti sekarang ini, maka apa yang berlaku di Melaka tu, Fazli, besar kemungkinan akan tercetus semula di Johor. Jadi ianya bukan bergantung pada UMNO sebenarnya ataupun Barisan Nasional. Ianya bergantung kepada ke mana hala tuju kerjasama di antara Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Jadi itulah dikatakan hakikatnya setakat hari ini, Fazli. Okey, Prof, bagaimana peluang Pakatan Harapan atau PH ni dan juga Perikatan Nasional di Johor? Ada cadangan PH dan juga PN harus bersatu bagi berdepan cabaran dengan BN ini. Macam mana, Prof? Ya, seperti Fazli katakan tadi, seharusnya ataupun semestinya Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan itu bersatu, dikatakan bertembung dengan UMNO. Tapi bila diberitakan tadi bahawa PKR akan menggunakan logo sendiri, DAP dan juga Amanah akan menggunakan logo Pakatan Harapan, di situ dah menunjukkan bahawa di kalangan Pakatan Harapan sendiri dikatakan tidak bersama-sama. Jadi dalam hal ini Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga MUDA dikatakan dalam hal ini mesti bersama-sama, kerana untuk menumbangkan UMNO di Johor adalah satu perkara yang amat sukar jikalau mereka masih berasingan ketika ini, Fazli. Ya, betul lah. Sebab apa UMNO sebenarnya lahir di Johor kan. Betul lah Prof katakan tadi, amat sukar. Okey, pihak Parti Bersatu juga mendakwa PRN ini adalah satu tindakan terdesak dari kumpulan kluster mahkamah dari UMNO. Boleh Prof ulas tentangnya? Ya, Fazli, bagi saya mungkin tidak. Kenapa saya katakan tidaklah? Katakanlah PRU diadakan selepas PRN Johor, katakanlah. Dan saya mengagakkan besar kemungkinan mereka yang dikatakan dilabelkan sebagai kluster mahkamah itu tidak akan bertanding demi untuk menjaga nama baik UMNO. Itu pendapat saya. Sebab itu saya menjurus, Fazli, bahawa tekanan daripada kluster mahkamah ini mungkin ada, tetapi hanya sedikit yang membuatkan PRN Johor itu terpaksa diadakan, Fazli. Prof, dijangka lebih daripada 700,000 pengundi muda yang baru bakal untuk mengundi PRN Johor kali ini. Mungkinkah ia akan menukar demografi politik baharu khususnya di Johor itu, Prof? Ya, 700,000 pengundi baru yang tidak pernah mengundi, iaitu 30% daripada keseluruhan jumlah pengundi Johor, itu adalah satu angka yang besar. Dan besar kemungkinan ia boleh mengubah. Tapi persoalannya, Fazli, adalah adakah yang 700,000 ini pengundi 18-21 dan pengundi yang tidak pernah mengundi akan keluar mengundi? Kenapa saya berkata demikian adalah kemungkinan mereka ini merasa bosan melihat telatah ahli-ahli politik kita dan membuatkan mereka tak nak keluar mengundi. Jadi kalau itu halnya, maka 700,000 itu tidak akan mendatangkan kesan. Tapi kalau mereka keluar mengundi beramai-ramai, maka kesannya amat besar sekali, Fazli. Ya, betul. Saya setuju tu. Pengundi Johor yang bekerja di Singapura juga akan menjadi penentu, saya rasa, dalam PRN ini. Dengan SOP yang ketat di sepadan negara, sudah pasti akan memberi kesan kepada peratusan mengundi. Apa pula pandangan Prof tentang perkara ini? Ya, tidak dinafikan bahawa ramai yang penduduk pemastatin di Johor itu bekerja di Singapura. Saya anggarkan dalam 400,000 hingga 300,000 yang dikatakan bekerja di Singapura. Tetapi adakah ketika ini mereka berada di Malaysia ataupun menetap di Singapura, tak dapat ditentukan. Tetapi bagi mereka yang menetap di Singapura, hampir sudah pasti sukar untuk mereka kembali ke Johor untuk membuang undi, untuk menjalankan tugas demokrasi mereka. Jadi sama juga dengan pengundi baru, pengundi muda itu, pengundi yang dikatakan bekerja di Johor, di Singapura itu maksud saya, dikatakan bergantung. Adakah mereka boleh balik, mereka boleh pulang pada hari mengundi? Itu akan memberikan, dikatakan, kesan sedikit sebanyak hala tuju keputusan PRN Johor itu, Fazli.
Parti politik yang baru ditubuhkan seperti mana yang Prof katakan tadi, muda, Parti Bangsa Malaysia dan juga Parti dari Sabah Warisan dijangka akan mengambil bahagian dalam PRN ini, dan sudah pasti muda akan menjadi perhatian khusus dalam PRN ini. Bagaimana Prof? Ya, terutama sekali Parti Muda lah Fazli. Ianya sinonim dengan Said Saddiq yang dikatakan daripada Johor itu sendiri. Jadi dalam hal ini, kalau bagi saya lah Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan tidak boleh bersendirian, tidak boleh solo. Mesti ada kerjasama antara Perikatan dan juga Pakatan. Sama juga dengan Muda. Muda tidak boleh dan tidak mampu untuk pergi PRN Johor secara solo. Mereka perlukan rakan yang lebih kuat. Tak kira lah rakan itu Perikatan ke, Pakatan Harapan ke, ataupun Barisan Nasional, hakikatnya adalah muda perlukan rakan yang lebih kuat, Fazli. Mungkin Prof boleh berikan penerangan ataupun memberikan sedikit pandangan berkaitan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kita tahu bahawa merupakan ahli parlimen di Pagoh dan juga Parti Pribumi Bersatu Malaysia di Johor itu. Bagaimana pandangan Prof tentang Tan Sri dan juga Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini? Ya, bila Fazli menyebut UMNO itu sinonim dengan Johor, maka Tan Sri Muhyiddin adalah sinonim dengan Bersatu. Tapi diberitakan bahawa Tan Sri Muhyiddin tidak akan mempertahankan kerusi beliau di Bukit Gambir. Saya tak tahu percaturan politik ini, percaturan ini adalah sama strategik ataupun tidak. Tapi bagi pendapat diri saya sendirilah, seharusnya Tan Sri Muhyiddin yang sinonim dengan Bersatu di Johor dan juga di peringkat nasional mempertahankan kerusinya di Bukit Gambir ataupun setidak-tidaknya kerusi lain semasa PRN ini. Itu yang dikatakan bahawa sinonimnya Tan Sri Muhyiddin dengan Bersatu kerana aura beliau dalam Bersatu itu dan juga di Johor bukan calang-calangnya, Fazli. Ya, bagi pandangan Prof sendiri, andai sekiranya ada parti-parti yang berjaya untuk membentuk kerajaan negeri di Johor itu, apakah mungkin faktor-faktor kemenangan yang berpihak kepada parti tersebut, Prof? Ya, paling penting adalah kalau kita lihat di Melaka dan juga di Sarawak baru-baru ini, pengundi memberikan mandat mereka kepada parti yang boleh menubuhkan kerajaan stabil. Jadi jikalau Barisan Nasional boleh dikatakan menonjolkan bahawa mereka boleh menubuhkan kerajaan stabil, Perikatan Nasional melalui Bersatu dan PAS juga melakukan perkara yang sama, begitu juga dengan Pakatan Harapan, maka pengundi akan memilih parti yang mereka yakini. Yang paling penting, Fazli, adalah parti yang menang itu mampu menubuhkan kerajaan yang stabil. Itu yang rakyat Johor dan juga rakyat di peringkat seluruh Malaysia mahukan, Fazli. Ya, berkaitan dengan pengundi yang akan mengundi, yang keluar mengundi nanti di Johor, apakah mungkin manifesto yang boleh menjadi perhatian bagi pengundi untuk memilih wakil rakyat mereka, Prof? Ya, dalam hal ini, Fazli, saya ambil cita rasa saya sendirilah. Sebab saya mengundi di Johor, di Parlimen Pulai. Jadi dalam hal ini, bagi saya sendiri, manifesto itu tak berapa penting. Tapi yang penting yang saya katakan sebelum ini adalah mampu menubuhkan kerajaan yang stabil. Itu kena beri persepsinya, mana-mana parti yang dikatakan mahu menubuhkan kerajaan. Dan juga mereka yang dikatakan dilantik menjadi kerajaan itu adalah dikatakan mampu menjalankan kerja secara efisien, memberi khidmat yang terbaik. Jadi bagi saya ini adalah lebih baik daripada manifesto 30 perkara ataupun 40 perkara. Itu adalah daripada hasrat saya sebagai pengundi Johor, Fazli. Okey. Baik, Prof, terima kasih di atas sebuah fikiran, pandangan tentang PRN Johor. Baik, terima kasih, Prof.